Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita dikejutkan dengan berita yang paling kesian ini. Apabila disahkan bahwa Daim Zainuddin telah buta sebelah mata. Ini penyebab mata Daim Zainuddin telah buta sebelah mata itu. Tapi sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan apa pula komen Anda tentang isu kesehatan Tun Daim di saat senja usianya ini. Ada netizen yang cuba mengaitkan kekayaan Daim Zainuddin dengan kehilangan mata sebelah beliau. Mereka kata rupa-rupanya uang itu tidak akan kemana. Bertimbun-timbun macam mana pun, berbilion-bilion uang macam mana sekalipun, kalau dah takdir tak dapat diselamatkan, kata mereka, tak boleh juga dibuat apa-apa. Ini terbukti, kata mereka, dalam kekayaan Tun Daim Zainuddin yang mempunyai uang yang cukup lumayan banyaknya, ini tidak dapat menjamin tidak hilangnya mata sebelah beliau. Disahkan bahwa hari ini Daim Zainuddin telah pun kehilangan sebelah mata kerana jangkitan kuman. Mungkin dia telah jadi buta sebelah mata. Kita bersimpati dengan apa yang berlaku kepada Daim Zainuddin, tetapi pada masa yang sama kita harus mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada Daim Zainuddin, yaitu kekayaan sebenarnya hanyalah bersifat sementara dan kekayaan juga tidak dapat menjamin kesehatan seseorang, tidak dapat menjamin betapa bertahannya tubuh badan kita ini. Dengan uang kita sangka ianya boleh mengelakkan kita daripada malapetaka. Dengan uang ada yang menyangka kita boleh mengelakkan diri daripada bencana. Dengan uang ada orang mengatakan bahawa ianya dapat melakukan segala-galanya. Rupa-rupanya uang tidak mampu melakukan segala-galanya meskipun segala-galanya memerlukan uang. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di sini hari ini atas tuduhan gagal mematuhi notis Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank miliknya. Daim Zainuddin, 85 tahun atau nama sebenarnya C. Abdul Daim Zainuddin, kelihatan tenang dan hanya menjawab faham dan minta bicara. Sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Beliau yang hadir dengan memakai sut hitam dan berkerusi roda dibenarkan berada di luar kandang tertuduh sepanjang proses pertuduhan. Ada orang yang menulis dalam ruangan komen, mereka kata mereka sangat terharu dan bersimpati dengan nasib Daim Zainuddin yang dalam keadaan amat menyedihkan. Duduk dalam kerusi roda, mata pula sebelah buta, terpaksa pula masih melalui pendakwaan tersebut. Beliau, Daim yang memegang jawatan dari tahun 1984 sehingga 1991, didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan E Akta SPRM 2009 Akta 694 bertarik 8 November 2023 yang dihantar padanya oleh pegawai SPRM yang berpangkat Pesuruh Jaya dan yang lebih tinggi pada 14 November 2023 dengan tidak mengisytiharkan harta. Kesemua harta terbabit antaranya 6 kereta termasuk Mercedes-Benz, Jaguar, Austin Morris dan Rolls-Royce, 38 syarikat antaranya Ibu Kota Development Sendirian Berhad, Menara Ampang Sendirian Berhad dan Avilion Berhad. 25 hartanah dan tanah di bawah syarikat di Kuala Lumpur, Ampang, Raub, Pahang dan Kuala Muda, Kedah, serta akaun amanah Saham Nasional Berhad ASB dan amanah Saham Nasional ASN. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM nombor 2, Lebuh Wawasan Persin 7, Putrajaya pada 13 Disember tahun lalu. Beliau didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 8694 yang boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun atau boleh didenda tidak melebihi RM100,000 jika sabit kesalahan.
Pasukan pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin, manakala Daim diwakili barisan peguam bela diketuai M. Purwaren. Sementara itu, Azura membenarkan Daim diikat jamin dengan wang jaminan sebanyak RM280,000 dan tidak mengenakan sebarang syarat jaminan tambahan selepas menimbangkan keadaan kesihatan beliau. Terdahulu, Wan Syahrudin mencadangkan Daim diikat jamin di antara RM250,000 dan RM500,000 dengan seorang penjamin dan memohon beliau dikenakan syarat tambahan, iaitu melaporkan diri di pejabat SPRM Putrajaya sebulan sekali selain menyerahkan pasport kepada mahkamah. Beliau juga memohon supaya mahkamah mengeluarkan nasihat supaya semua pihak tidak memberikan sebarang komen mengenai kes berkenan selepas ini. Kami faham rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk bersuara, namun ada had yang perlu dipatuhi. Kenyataan yang dibuat selepas kes dipertuduhkan akan memprejudiskan kes kelak, katanya. Ia bukan satu perintah larangan atau gag order, tetapi lebih kepada nasihat daripada mahkamah supaya tertuduh tidak membuat ulasan sehingga kes ini selesai, katanya. Bagaimanapun, Purwaren berkata, mahkamah tidak perlu mengenakan syarat tambahan berdasarkan keadaan kesihatan anak guamnya yang mustahil untuk menggunakan pasport bagi membuat perjalanan jauh. Yang arif, beliau atau boleh lihat sendiri keadaannya yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda. Beliau adalah pesakit buah pinggang dan pernah diserang angin ahmar. Malah, sebelah matanya sudah dikeluarkan kerana dijangkiti kuman, katanya lagi. Rupa-rupanya inilah penyebab mata Daim Zainuddin telah pun hilang atau buta sebelah. Ini kerana jangkitan kuman dan telah pun dikeluarkan kerana dijangkiti. Peguam itu turut membantah syarat tambahan supaya anak guamnya melaporkan diri ke pejabat SPRM di Putrajaya. Bagi permohonan pendakwaan supaya semua pihak tidak mengeluarkan komen mengenai kes, Azura berkata, semua pihak cukup matang dan berharap mereka tidak memberikan komen bagi mengelakkan subjudis, kata beliau lagi. Berita dipetik daripada mykmu.net, sumber BH Online. Saudara-saudara sekalian, kita memang sangat bersimpati dengan keadaan Daim Zainuddin sehingga kini kerana disahkan mata Daim Zainuddin telah hilang sebelah, telah buta sebelah kerana dijangkiti kuman dan telah dikeluarkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.